Kalau kita nak majukan orang Melayu, betul-betul bantu orang Melayu. Orang Melayu sekarang, nombor satu, kita orang muda terutamanya menghadapi masalah gaji, pekerjaan dan gaji. Macam mana kita nak betulkan benda ini, stigma ini? Salah satu adalah saya dah tulis pasal ini. Saya tulis pasal ini dalam buku saya dulu, tuan-tuan. Kenapa orang Melayu tak dapat kerja? Sebab stigma inilah, diskriminasi terhadap orang Melayu sebab apa yang telah ditanam, kaum lain tengok orang Melayu ni malas dan bodoh. Siapa yang tanam? Dr. Mahathir. Kita kena betulkan persepsi ini. Saya pernah tulis dulu dalam buku saya, dalam artikel-artikel, saya kata orang Melayu bila minta kerja dekat pasaran sekarang ni, ramai orang Melayu kerja-kerjaan. Sebab di pasaran dia nak minta kerja susah. Bila awak graduate, terutama orang muda, resume tu macam-macam bagus resume, tapi sebab awak orang Melayu pergi minta kerja, tak dapat kerja sebab stigma macam tadi tu yang saya cakap, kata orang Melayu bodoh dan malas. Ada satu kajian yang telah dibuat, tak salah saya, dalam 6-7 tahun lepas, yang menyatakan bahawa kalau orang Melayu hantar resume untuk minta kerja, maka tak salah saya hanya satu daripada 10 atau satu daripada 20 yang dipanggil interview, berbanding dengan kaum lain yang kalau pergi minta kerja, dia punya ratio adalah 5 ke 6 kali ganda, 5 daripada 10 ke macam itulah, atau 5 daripada 20 mendapat kerja. So 5 kali ganda. Kalau Melayu 1 ke 10 ke, ada research tu, saya tak ingat nombor dia, tuan-tuan. So kalau Melayu dan India, ratio dia rendah. Kalau kaum lain lebih tinggi. Ini adalah masalah diskriminasi. So macam mana kita nak berjaya kalau ada stigma ini dalam kepala di pasaran? Pergi minta kerja, nak dapat interview pun susah. Sebab itu kita kena betulkan stigma ini, stigma yang telah dibawa oleh Mahathir ini, tuan-tuan. So itu yang kita perlu buat dulu, dan macam mana nak meningkatkan gaji. So di pasaran sekarang ini, kalau orang Melayu minta kerja, gaji dia rendah berbanding dengan kaum lain. Ini benda-benda ini. So kita kena uruskan benda ni, sebab benda stigma yang telah ditanam 10-20 tahun lepas, tuan-tuan, oleh Tuan Dr. Mahathir terhadap orang-orang Melayu. Ini yang kita betulkan. So macam mana nak betulkan stigma ini? Kita kena sebenarnya rapatkan hubungan kaum, tuan-tuan. Rapatkan hubungan kaum supaya kaum-kaum di Malaysia ini faham tentang kaum-kaum lain lebih ini. Tapi kalau kita polarize, kita tak faham. Kita akan sentiasa ada animosity ataupun anggapan yang buruk terhadap kaum lain. Oh, kaum ini macam ini, kaum ini macam itu, kaum macam tu, sebab polarization. Ini yang nak dibuat semula oleh Tuan Dr. Mahathir. Kita tak boleh macam itu. Untuk kita membuangkan diskriminasi ini, nombor satu, kita kena peningkatkan kefahaman terhadap etnik di Malaysia ini. Jangan bawa naratif lama lagi. Sebab itu saya nak tegur sikitlah Dr. Mahathir. Jangan buat begitu. So nanti saya akan cerita lagi banyak pasal benda ini, tuan-tuan. Dulu saya dah cerita pasal hubungan kaum ini dalam buku saya, dan saya pernah tulis, saya pernah sebut pasal benda ini, pasal Mahathir, tuan-tuan. So banyak perkara yang kita perlu buat lah. Dan kalau nak bantu orang Melayu, janganlah pergi buat jana wibawa macam Muhyiddin pula. Dia buat jana wibawa, kononnya nak tolong kontraktor Melayu, tapi yang dapatnya bukan kontraktor Melayu. Saya tengok nama itu bukan nama kontraktor Melayu tu, itu kontraktor bukan Melayu. So jana wibawa untuk bantu Bumiputera, apa itu bukan Bumiputera. Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin, itu nama, saya tak rasa itu nama orang Melayu. Tuan-tuan pun tahulah, saya tak nak sebut siapa nama. So ini menggunakan, ini yang kita tak nak, menggunakan dasar-dasar Bumiputera untuk mengayakan diri sendiri, kroni-kroni, dan pada masa yang sama dia award kepada kontraktor-kontraktor bukan Melayu ini. Ini satu lagi, hanya menggunakan dasar-dasar itu. Ini saya tak setuju. Perkara ini yang perlu ditentang. Saya nak sampai dah pada sekolah anak saya, tuan-tuan. Satu lagi saya nak sebut, saya nak ucap terima kasih lah sebenarnya kepada pengundi-pengundi atau pemilih-pemilih perwakilan UMNO yang telah mengundi saya semalam kemarin, tuan-tuan. Saya telah dipilih ke Majlis Kerja Tertinggi. Saya telah dapat top 25, tuan-tuan. 25 orang daripada 95 orang yang bertanding, tuan-tuan. 95 orang yang bertanding.
Dan itulah banyak bahagian saya dapat 101 bahagian daripada 100 lebih bahagian, 101 bahagian yang telah mengundi saya. Dan undi popular saya pun tinggi, saya tengok tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih banyak lah. Walaupun saya dapat 101 bahagian, ada orang dapat lebih tinggi bahagian dari saya, tapi undi popular saya quite tinggi lah. So tuan-tuan telah mengundi saya, dan saya nak ucap terima kasih lah. Tanpa banyak perkara lah, dan banyak kekangan. Tuan-tuan pun tahulah sebelum ni saya dah buat live yang dengan banyak cabaran dan dugaan yang saya bertanding ni tuan-tuan. Saya tak nak sebut lah, tapi tuan-tuan tahulah saya tak guna politik wang. Tak apa, Sarah nak pergi dah. Okay lah, it's okay. Okay, I'll see you later. Okay, bye. Okay, alright, take care. Bye Sarah. Watch out for the cars. Okay, so saya tak pakai politik wang, dan nama saya tak masuk dalam cai besar tuan-tuan dan itulah. Tapi despite all the cabaran, saya hari masa mengundi tu, pagi-pagi saya dapat banyak WhatsApp message tuan-tuan. Orang, lepas tu orang telefon saya pagi tu. Dia kata, Encik Syam, berapa nombor? Sebab nama saya tak ada dalam cai. So, cai yang datang daripada langit ni, nama saya tak ada banyak bahagian. Sebab saya dimaklumkan ada puak-puak sebelah sana, puak-puak menyokong Muhyiddin ni, puak broker ni, dia memang kempen supaya saya tidak diundi tuan-tuan. So mungkin apa benda yang dia bawa saya tak tahulah. Mungkin dia bayar orang ke apa, broker-broker agent, supaya keluarkan nama saya daripada cai. Saya tak tahu. Despite adalah saya tak pakai politik wang tuan-tuan, lepas tu nama tak ada dalam cai lagi. So itulah cabaran. So tapi Akaumbi telah telefon saya, WhatsApp saya, tanya nombor saya berapa. So saya pagi-pagi tu saya jawab WhatsApp, saya jawab telefon, nombor saya 36 sebab nama saya tak ada dalam cai. So despite nama saya tak ada dalam papan, mereka telah Akaumbi UMNO telah mengundi saya juga. So saya amat terharu lah tuan-tuan. So sebab tu saya nak ucap terima kasih. Saya tak sangka dapat undi macam itu tuan-tuan. So saya nak ucap terima kasih kepada tuan-tuan lah. Saya akan pegang amanah ni lah tuan-tuan. Saya akan terus berjuang. Selama ni saya dah berjuang berapa tahun lepas kita kalah. Semua pakai sumber sendiri, duit sendiri dan sebagainya. Tuan-tuan telah undi saya, dan saya akan teruskan, dan saya akan berjuang lagi. Dan banyak juga bahagian-bahagian yang undi saya tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih. Dia orang hantar pada saya slip tu. Contoh bahagian saya sendiri di Putrajaya telah undi saya. Saya dengar saya dapat undi antara yang terbanyak ataupun ialah top di Putrajaya, daripada berapa 220 ke apa perwakilan. Saya telah dapat 100 tak salah saya 196 undi ke apa, lebih daripada 2/3 tak salah saya, ataupun berapa persen lah, 70% ke apa, saya tak ingat lah. Tapi banyak lah undi di Putrajaya saya telah dimaklumkan. Terima kasih kepada perwakilan UMNO di Putrajaya, di bahagian saya sendiri yang telah mengundi saya. Dan di Shah Alam di bahagian yang saya bertanding itu hari, saya telah dimaklumkan saya telah dapat undi yang terbanyak atau antara terbanyak juga tuan-tuan. Iaitu saya dapat 450 undi, iaitu tinggi di Shah Alam. Mereka kata ramai orang di Shah Alam yang bantu saya dan bagi undi pada saya. So saya ingin ucap terima kasih. Dan juga satu saya juga terkejut di Padang Serai tuan-tuan. Padang Serai saya telah dapat, tak salah saya 275 undi, iaitu antara top 3, top 4 macam tu lah, atau undi top 5 ke apa. Dan even saya dapat lebih undi daripada Datuk Samsun Nasarah di Padang Serai. Samsun Nasarah dia ahli majlis tertinggi nombor 1 tuan-tuan. Dia dapat paling banyak undi. Tapi di Padang Serai saya dapat undi lebih daripada dia. Saya dapat 275, dia dapat 274 ke macam tu lah saya dilaporkan. Dan mana lagi yang bagi saya di Sabah. Di Sabah pun saya nak ucap terima kasih ramai orang Sabah bagi undi pada saya. Tak salah saya di Papar, di Putatan, dan banyak bahagian-bahagian lain saya nak ucap terima kasih tuan-tuan. Dan di Pasir Mas pun saya dimaklumkan saya dapat banyak undi. Saya ada senarai tuan-tuan, saya nak sebut satu-satu, tapi minta maaf kalau saya terlupa. Tapi saya cuma nak ucap terima kasih lah, sebab saya amat terharu dengan segala kekangan yang ada. Walaupun nama saya tak ada dalam cai di bahagian yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan tetap undi saya juga. So sebab itu
itulah saya takkan lupa tuan-tuan dengan saya dalam majlis tertinggi ni, saya akan bawa suara tuan-tuan lah di majlis tertinggi lah tuan-tuan. Dan minggu lepas sebenarnya saya cakap dalam majlis tertinggi tuan-tuan, dalam grup WhatsApp, grup majlis tertinggi, saya dah declare awal sebelum pemilihan. Saya cakap mandat ni adalah penting lah, for me it's very important, mandat akar undi, saya cakap. Dan saya dah declare dalam grup majlis tertinggi, saya kata kalau saya tak berjaya dalam pemilihan ni, saya takkan terima apa-apa jawatan lantikan dalam parti ataupun dalam kerajaan, saya cakap. Sebab maksudnya kalau saya gagal untuk pergi ke majlis tertinggi untuk diundi oleh tuan-tuan, maksudnya saya tak saya tak dapat mandat lah daripada tuan-tuan. Saya fight untuk akar umbi, tapi kalau akar umbi tak undi saya dulu, kalau saya tak berjaya, maksudnya orang kata saya tak dapat mandat, so saya takkan terima apa-apa jawatan lantikan dalam parti atau kerajaan. Saya cakap minggu lepas ini, semua dalam majlis tertinggi, orang semua tahu. Dan sebabnya adalah saya tak mahu ambil kursi orang lain lah. Kalau orang lain itu mendapat mandat, maka kalau saya telah dilantik sebelum ini, takkan nak dilantik dua kali. Saya cakap begitu, saya tak mau ambil tempat orang lain lah, bukan style saya begitulah tuan-tuan. Itu saya dah declare. So alhamdulillah, hari Sabtu lepas tuan-tuan telah mengundi saya, dan kali ini saya telah mendapat mandat daripada tuan-tuan. So oleh itu saya akan teruskan perjuangan inilah tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak lah. Kalau boleh saya nak telefon seorang-seorang daripada tuan-tuan untuk bagi tahu terima kasih ni, tapi mungkin tak ada peluang macam itu. So saya cakap melalui live inilah tuan-tuan. InsyaAllah saya akan turun lagi ke bawah. Dan kalau tak sempat berjumpa, saya nak ucapkan selamat berpuasa juga tuan-tuan. Hari Khamis ni kita akan berpuasa. So kita jumpa lagi lah tuan-tuan. Dan insyaAllah saya akan selalu buat live tuan-tuan dalam kereta ni. Sekali lagi saya nak cakap, ini saya duduk sebelah kiri, isteri saya mandu, bukan saya mandu, sebab dia mirror image tuan-tuan. So kadang-kadang dalam kereta tu saya akan ini buat live lah. So saya akan pergi saya pagi saya berjalan lepas hantar anak sekolah, saya berjalan di Tasik Putrajaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada round di Tasik Putrajaya, bolehlah kita sembang ke apa tuan. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.